Pertama niat, iaitu berniat mengerjakan puasa pada setiap malam bulan Ramadan, yakni di antara waktu maghrib dan sebelum terbit fajar sadiq. Itu malam pada syarak ialah start daripada maghrib sehingga sebelum subuh. Mana-mana pada waktu tersebut kita niat sah. Kita berbuka puasa contohnya, hari ni kita buka puasa, lepas buka puasa kita niat terus. Niat tu nawaitu sauma ghadin, boleh niat tu. Kita berbuka puasa, kita baca doa tak? Baca doa buka, lepas tu nawaitu sauma ghadin tu boleh terus kita niatkan. Begitu juga wajib niat pada malam hari bagi-bagi puasa wajib seperti kafarah, qada dan nazar. Jadi kaedahnya puasa wajib kita tabyitun niyah. Tabyit makna memalamkan niat, meniatkan pada waktu malam. Di sisi mazhab Syafi'i, kewajipan tersebut adalah berdasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Sesiapa yang tidak menetapkan niat pada malam hari sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Sekurang-kurang niat ia bagi puasa fardu, yakni Ramadan, qada, nazar, kena ada qasad dan ta'yin. Jadi puasa fardu ni kena ada qasad dan ta'yin. Sahaja aku ini lafaz niat ni dalam hati, tapi kalau kita nak menyebut secara lafaznya begitulah. Jadi ini perlu dilintaskan dalam hati. Sahaja aku berpuasa, itu panggil qasad. Ramadan, itu ta'yin. Ramadan ke nazar ke kafarahnya, itu dia panggil ta'yin. Kita menentukan pada esok hari, pada esok kita tambah je lah, sebenarnya dia tak syarat pun. Adapun bagi puasa sunat memadai qasad, aku berpuasa esok hari, itu dikira kalau puasa sunat cukup dengan qasad. Tidak disyaratkan menyebut fardu pada puasa wajib yang hendak dilakukan. Sebut fardu wajib tak? Tak wajib. Dia tak ada ta'arud sini. Kalau semayang ada qasad, ta'arud dengan ta'yin. Contoh lafaz niat ni, contohlah nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ramadhani hadhihi sanah, idafah tu. Orang kata apa baca Ramadan ni? Sini diidafah. Ramadan tu diidafah kepada isim isyarah. Jadi mamnu' minas sarfi ni dia tidak menerima baris bawah, kecuali dia diidhafahkan ataupun dia ada alif lam. Wajurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudhaf aw yakun ba'da al radif. Kata Ibn Malik, mamnu' minas sarfi ni majrurnya wajurra bil fathah, majrur dengan fathah, selagi mana dia tidak diidhafahkan atau tidak ada alif lam. Kalau ada idhafah, dia jadi mudhaf, dia diidhafahkan kepada yang lain, maka dia boleh bagi bawah. Ataupun dia ada alif lam, dia ada alif lam, maka dia hukumnya boleh dibaris bawah. Okey. Sahaja aku berpuasa esok hari dari fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Harus bagi orang yang mengerjakan puasa sunat untuk berniat pada siang harinya, dengan syarat diniatkan sebelum gelincir matahari, sebelum zuhur, dan tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa selepas terbit fajar. Okey, puasa sunat ni Allah Ta'ala beri keluasan. Niat itu boleh kita niat sebelum masuk zuhur. Sebelum zuhur kita boleh niat. Kalau walaupun malam tu kita tak ada niat. Pernah Nabi pergi balik ke rumah isteri baginda, tanya, ada apa-apa makanan tak hari ni? Ada apa makanan tak? Jadi isteri Nabi kata, tak ada makanan ya Rasulullah. Idzan asum. Kalau begitu aku puasa lah. Kalau biar, kalau tak ada makanan aku puasa. Jadi faham daripada situ, seakan-akan Nabi melafazkan niat. Itu satu istinbat dia, Nabi melafazkan niat. Satu. Yang keduanya, boleh lafaz niat selepas daripada terbit fajar, sebelum daripada zuhur. Okey. Catatan. Ini yang berlaku dalam khutbah kemarin tau. Dia kata niat sebulan Ramadan.
Tapi kena ada beberapa maklumat khutbah kemarin tu yang perlu ditelitikan lagi lah, perlu diperhalusi lagi. Sebahagian ulama mutaakhirin ni ulama yang terkemudian, ulama fiqh yang datang kemudian menyarankan agar berniat puasa sebulan-bulan Ramadan pada awal malam atau pada malam-malam selepasnya. Khutbah kemarin dia kata awal je kan. Faham dia, saya tak tahulah, takut tok khatib hok kat saya dia kata lepas tu tak boleh, sebab dia sebut lepas tu tak boleh. Saya tak tahu tu tertulis dalam khutbah atau tidak, saya tak tahulah. Jadi dia kata awal Ramadan, bukan sekadar awal Ramadan, atau malam-malam selepasnya, sebagai bertaklid kepada mazhab Maliki. Hal ini agar puasanya tetap sah jika dia terlupa berniat pada malam-malam hari tertentu. Okey, jadi sebagai ulama dia kata mazhab Maliki memada kita niat sebulan Ramadan. Sebab bila masuk Ramadan tu kita boleh niat penuh dah. Maka keesokan tu jadi di sini kita ambil pada sebahagian dan kita masih ambil juga ra'i juga mazhab kita. Sebab itu ulama kata kewajipan niat tiap-tiap malam tu wajib juga tu sebenarnya. Cuma kita taklid pada mazhab Maliki ni bimbang kalau terlepas, bimbang kalau tak ingat niat. Paling kurang kita belah taklid pada mazhab Maliki, puasa hari tu boleh kita puasa. Boleh kita puasa dan sah puasa. Nampak tak? Boleh kita puasa dan sah puasa. Jadi kalau hari lepas tu tak ingat, malam pertama tak ingat, malam kedua boleh puasa sebulan-bulan Ramadan, baki Ramadan, boleh. Cuma tengok ni, jika perempuan datang haid atau nifas pada pertengahan Ramadan, maka niat sepuasa sebulan Ramadan itu dikira batal. Dia perlu memperbaharui niat puasa sebulan Ramadan selepas dirinya suci. Kalau kita start niat dah sebulan-bulan Ramadan, tengah tu mari haid, bila haid tu jadi batal hak dulu. Maka bila dia suci haid tu, dia kena niat semula. Puasa baki Ramadan, sebulan-bulan Ramadan. Jadi baru boleh balik lah. Begitu juga ini dalam mazhab Maliki dia syarat gitu, perkara-perkara yang membatalkan istimrar niyah. Kalau kita buka kitab mazhab Maliki, dia akan sebut iaitu berlakunya perkara haid dan seumpamanya. Begitu juga individu yang terputus puasanya kerana sakit, musafir, gila dan pengsan, mana puasa jadi putus ni, mereka perlu memperbaharui semula niat sebulan Ramadan. Selesai. Haid, nifas, makan, minum, jimat dan sebagainya yang berlaku selepas niat pada malam hari tidak membatalkan niat puasa. Kita maghrib tu kita niat dah, lepas tu kita makan ke mari haid. Mari haid. Boleh? Macam mana mari haid? Macam mana mari haid? Nifas boleh jadi. Nifas kejap. Dia beranak, nifas sejam, berhenti. Dia niat sebelum mari nifas. Dia mari nifas masa sejam, malang dia lagi. Nifas itu tidak membatalkan niat itu. Faham tak? Nifas tersebut tidak membatalkan. Minum memang jelas lah, kita niat lepas tu kita minum, kita jimat dan seumpama, tidak membatalkan niat puasa. Maknanya perlu kita ulang niat tak? Tak perlu. Namun yang membatalkan niat puasa ialah murtad. Satu, wa'iyyazubillah. Murtad batal niat. Kalau dia katalah murtad dalam masa sejam, contohnya, sebelum subuh tu dia sedar balik, aku ni sesat dah ni, dia masuk balik dalam Islam balik. Dia niat dah sebelum garik tu, sebelum garik, dia niat dah malam tu, dia kena niat semula. Faham tak? Murtad dia akan membatalkan niat. Begitu juga berniat membatalkan niat puasa pada malam hari. Ini jarang berlaku lah. Contoh, kita nak puasa esok malam, kita niat nak puasa esok, lepas tu kita niat nak batal, tak mau puasa esok lah, tak mau puasa, itu makna membatalkan niat. Waktu malam kita niat nak puasa esok, lepas tu kita niat nak batal puasa, tak mau puasa esok, tak mau puasa esok. Waktu tu dia kena niat mula. Dia tak boleh pakai, undur balik boleh tak? Tak boleh undur balik, sebab dia telah membatalkan niat tu. Kalau siang hari, tak apa. Siang hari kita niat dah puasa, siang hari ini tengah puasa, katalah kita tengah puasa sekarang, kita niat nak batal puasa, batal tak? Tak batal.
Tengah kita puasa, kita niat nak membatalkan puasa, jawapannya tak batal puasa. Kecuali kita buat perkara yang membatalkan puasa. Kita minum baru batal, kita makan baru batal, jima baru batal. Nampak? Jadi dia jadi batal tu sebelum start puasa. Sebab dia niat sama niat dia tu. Kenapa tidak batal puasa? Kalau kita niat nak batal puasa ketika kita sedang berpuasa? Sebab puasa ni ulama kata minat turuk, daripada amalan-amalan yang bentuknya tinggal makan, tinggal minum, tinggal jima', tinggal memasukkan sesuatu dalam rongga, tinggal. Dia tidak akan jadi batal kecuali dengan buat. Adapun semayang kita tengah semayang, kita niat kat gi Food Panda mari nak batal puasa. Puasa batal semayang. Food Panda orang mari delivery ke apa kan. Kalau Food Panda mari ni nak berhenti semayang. Kalau Food Panda mari nak berhenti semayang, nak ambil makanan. Jadi kita niat tengah semayang nak batal semayang, tiba-tiba Food Panda mari, batal tak? Batal tak? Batal lah. Tiba-tiba Food Panda tak mari, batal tak? Batal juga. Semata-mata niat, sama ada panda mari tak panda, mari tak kira. Dia niat ketika itu juga jadi batal semayang. Dia niat membatalkan semayang dalam semayang. Niat keluar pada semayang dalam semayang, membatalkan semayang. Walaupun tidak berlaku syarat dia, mu'allaq tak berlaku pun. Dia kata kalau Food Panda mari, Food Panda tak mari tak batal dak. Daripada awal tadi dah batal dak. Ingat itu kalau dia niat dan dia qasad. Kalau waswah, waktu tak boleh main tidak dikira, main waswah je. Ni biasa berlaku orang tanya, dah ustaz saya kadang mari rasa nak batal semayang. Mari tu niat qasad ke waswah? Waswah syaitan ni tak boleh layang. Tak jadi batal tu. Dia mari sekejap dia hilang. Itu tanda dia mari sekejap dia hilang. Dia bukan qasad dan keazaman, bukan niat. Bersahur dengan niat puasa, menurut pandangan yang muktamad, sah niat puasa wajib. Niat puasa wajib jika seseorang itu bangun untuk bersahur dan terlintas, ingat ni, dan terlintas tujuan puasa sebagaimana yang dinyatakan syarak, dengan syarat terdapat qasad dan ta'yin, maka bersahur itu dianggap menggantikan niat. Bukan sahur saja ni, kena faham molek. Sebab kitab ni dia alih bahasa je. Dia kata ada orang kata sahur tidak boleh dikira niat. Betul tak? Betul. Kalau dia makan bangun sahur saja. Dia bangun kejut bangun makan, pergi dapur makan, tu tidur. Hak tu memang tak jadi niat puasa. Dia bangun kejut sahur, mak dia kejut sahur, dia pun bangun, pergi dapur makan tidur. Tak ada terlintas pun niat nak puasa, memang tak jadi. Sebab tu kata bersahur dengan terlintas tujuan puasa. Ada qasad, ada ta'yin. Dia bangun sahur, tujuan sahur untuk dia makan untuk puasa esok. Tu yang ulama kata boleh tu. Jadi tak ta'arud Kalau ada kitab kata bersahur tidak boleh dikira niat, betul. Sini seakan ayat dia jadi bentuk positif sikit. Bersahur boleh dikira niat tapi dengan syarat. Dia sama je. Adapun bagi puasa-puasa sunat khusus seperti puasa sunat Arafah, sunat Ashura dan seumpamanya, maka hendaklah ditentukan, yakni ditakyinkan niat bagi mendapatkan pahala khusus puasa tersebut. Ni ambil kira pandangan hak muktamad dah di sisi Ibn Hajar ni. Di sisi Ibn Hajar, tapi kita tak tulis kat sini. Sebab kita buat buku untuk bacaan masyarakat umum. Jadi puasa khusus untuk mendapat pahala khusus, maka kita disuruh untuk niatkan. Isu timbul puasa 6 hari Syawal dengan niat qada, boleh tak ni? Ni akan timbul bila nak habis puasa lagi. Timbul lah. Akan timbul. Jadi kita siap awal-awal. Jika digabungkan niat puasa qada dan puasa sunat, contohnya dengan puasa sunat Syawal, kita ada qada puasa, kita nak gabung qada itu bulan Syawal, nak puasa juga, saja aku puasa qada dan juga sunat Syawal, maka sah puasanya
puasa qadanya dan gugur tuntutan puasa sunat Syawal ke atasnya. Dan gugur tuntutan puasa sunat Syawal ke atasnya. Ini pandangan hak muktamad mazhab kita, makna boleh gabung. Sini boleh tasyrikun niyah, boleh gabung niat. Puasa qada dalam masa yang sama niat puasa 6 Syawal, boleh. Walaupun demikian dia dianggap tidak mendapat pahala penuh. Ini si Ibn Hajar juga ni. Si Ibn Hajar tidak mendapat pahala penuh sebagaimana jika dilakukan puasa tersebut secara berasingan. Sebab tu kita guna tuntutan itu, tuntutan puasa Syawal tu selesailah kiranya. Tapi nak untuk mendapat pahala penuh tu, sebab Nabi sebut apa? Wa atba'ahu bi sittin min Syawal. Dia mengiringi puasa dengan 6 hari. Makna hak tu yang menyamai puasa setahun. Sebab 1 bulan Ramadan darat 10 bulan. 6 hari darat 10, 60 hari 2 bulan. Jadi puasa Ramadan sebulan sama dengan 10 bulan, tambah 60 hari sama dengan 2 bulan, 10 tambah 2, 12 bulan, seakan orang berpuasa setahun. Jelas? Kedua, rukun kedua, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini benda yang biasanya orang tanyalah ni. Dan ni pecahan di sini berlaku. Hendaklah menahan diri bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jika seseorang itu melakukan perkara tersebut dengan sengaja, dengan kehendaknya, ada iradat, tanpa lupa, tanpa paksaan, dan tahu pengharamannya, maka ketika itu puasanya dikira batal. Itu qaid dia banyak tu. Adapun jika makan atau jimat dalam keadaan terlupa, tak ingat hari ni puasa dah rupanya, dipaksa makan, orang paksa dia tak makan tembok, ni paksa yang ikrah al-mulji, makna paksaan yang menyebabkan boleh hilang nyawa ataupun menyebabkan boleh mudarat besar ni. Atau jahil bahawa jimat itu membatalkan puasa. Ini jahil ni orang bagi orang baru masuk Islam lah ni, kerana baru memeluk Islam. Kalau orang dalam Islam tak tahu bahawa jimat batal puasa, pelik lah tu tak dimaaf. Ni orang baru masuk Islam, dia ingat ke tak boleh makan, tak boleh puasa, maka tidak batal puasanya. Nampak? Orang ini tidak batal puasa, terlupa dan seumpamanya. Okey. Perkara yang membatalkan puasa apa dia? Makan minum, walaupun sedikit, walaupun sikit, seperti cairan gula atau makanan yang berada di celah gigi, lekat daging celah gigi, kita pun tolak dengan lidah, kita telan, nak boleh bersambung ataupun terputus. Jadi hukumnya membatalkan puasa. Ketiga, keluar mani dengan sebab bersentuhan. Keluar mani dengan sebab bersentuhan. Puasa dikira terbatal jika keluar mani dengan sebab sentuhan yang bersyahwat pada tabiat fitrah yang normal, tanpa berlapik, seperti bercium, bersentuh-sentuhan betih dan berpelukan. Setuh orang puang, keluar mani contohnya, batal. Sebab apa? Sebab dia berlaku keluar mani dengan sebab sentuhan. Adapun jika keluar mani dengan berfikir atau melihat dengan syahwat, maka tidak batal. Kalau dengan tengok sahaja atau berfikir main khayal je tak batal. Tapi kena ingat ni, kena ingat ni orang muda ni. Namun jika seseorang itu tahu bahawa jika dia melihat atau berfikir akan menyebabkan keluar mani, dia tahu dah kalau dia main fikir, tengok akan keluar mani, lalu diulang-ulang perbuatan tersebut sehingga keluar mani, maka hukumnya adalah haram dan membatalkan puasa. Nampak? Okey. Keempat, mengeluarkan mani dengan istimewa juga. Adapun jika keluar mani dengan sebab bermimpi, maka tidak batal puasa. Okey. Kelima, memasukkan ain, zat, sesuatu dalam rongga. Ni isu besar lah ni, isu khilaf besarnya sinilah ni. Tengok sini, kat mana hak dia batal tu? Memasukkan sesuatu, zat, ain dalam rongga, iaitu memasukkan sesuatu meskipun sikit pun batal juga, tak mesti kenyang, ke dalam rongga melalui saluran terbuka. Ia ada dua benda yang kena faham, rongga satu, saluran terbuka satu. Ada dua benda beza tu.
Rongga satu, saluran terbuka tu satu benda. Walaupun rongga-rongga tersebut tidak mampu mengekstrak makanan atau ubat-ubatan, walaupun benda itu bukan benda yang biasa. Apa maksud boleh ekstrak makanan ubatan? Perut. Lagi rongga lain lagi, apa nama ni, kita kata apa ni, dalam dada, kita punya apa, dada kita ataupun otak kita. Orang dok ekstrak ni bukan tempat otak ni, rongga kepala ni orang tak ekstrak makanan dalam tu. Fusi ekstrak makanan ubatan tu dalam perut, pundi kecing dan seumpamanya. Tak, dia hanya perkumuhan. Jadi tak kira kalau rongga masuk suatu dalam rongga jadi batal. Rongga yang dimaksudkan ialah perut satu, dalam kepala dan pundi kecing. Ini sisi mazhab kita. Perut, dalam kepala, pundi kecing. Jadi satu benda kita cocoh masuk dalam perut, cocoh daripada luar masuk dalam perut, batal. Kita cocok dengan luar. Kita mencucuk sesuatu ke dalam kepala kita, dalam rongga ni, batal. Walaupun bukan melalui apa nama ni, melalui rongga terbuka, melalui saluran terbuka, melalui saluran terbuka. Itu panggil rongga kan, kena beza tu. Okey. Jadi rongga itu perut, dalam kepala dan pundi kecil. Kesan bau-bauan yang berangin. Adapun kesan-kesan daripada sesuatu seperti bau-bauan, panas, sejuk, air, ubat gigi, sabun tidak dikira sebagai ain. Kita gosok gigi, lepas habis kita buang, kesan-kesan tu mulut kita berangin, ada rasa mint, ada rasa pudina. Sekadar berangin, rasa itu tak jadi batal. Syaratnya jangan ada ain. Kita telang-telang rasa macam mani. Itu batal. Nampak tak? Jadi kena, kalau gosok guna tu walaupun hukumnya makruh, dia moleknya eloklah daripada benda-benda wangian tu. Tapi kalau kita guna juga, maka pastikan dia betul-betul hilang. Okey. Masuk kepada tadi rongga. Saluran terbuka tu apa? Saluran terbuka ialah seperti berikut. Tekuk ni, halkum ni, akhir dia makhraj apa? Makhraj kha paling luar. Makhraj kha, tekuk ni. Maknanya kalau masuk dalam ni saja tak batal lagi. Sebab itu swab test, hok masuk kat ni, dia belakang tekuk, dia tak masuk bawah ni. Dia panggil trachea apa? Betul? Trachea. Tekuk ni, ujung makhraj tu. Sebab tu kalau swab test, dia ulur dalam ni, dia belakang batal. Tak batal sebab dia hanya masuk di tubik, dan dia bukan masuk dalam ni, bukan masuk bahagian ni. Faham tak? Yang masuk melalui mulut. Hak ni pun fatwa pun dah sebut dah kan. Boleh tengoklah rujuk pada fatwa yang telah di pihak berautoriti yang kata swab test pada siang hari bulan puasa ni tidak membatalkan. Okey. Tekuk. Maknanya kawasan mulut ni kalau masih dalam mulut atau dah bukan kenyang, ada orang guna istilah itu. Sekarang ni kita bukan bincang masalah mazhab lain. Mazhab kita ni tak kira kenyang tak kenyang. Memang ada mazhab kata benda tu benda yang mengenyangkan ataupun jenis ubat je. Jenis ubat je batal ataupun yang mengenyangkan. Bukan masalah kenyang tak kenyang. Tu jangan keliru Okey. Dalam hidung kita ni, kawasan yang ada dia punya apa nama ni, kerah ni, hak kerah ni, hak mula-mula ni, hak lembut ni, hak ni kalau sekadar sini tak batal, dia panggil luaran lagi. Hak batalnya bila kita pegang ni kerah ni, naik situ tu, masuk dalam tu kira dah masuk melalui rongga terbuka. Saluran susu, susu perempuan lah ni, tak, dia masuk kambak melalui apa nama ni, dada dia tu. Suap kat hidung dalam fatwa kata tak batal. Tapi kalau ikut kaedah mazhab, sebab dia telah melampaui ni, ikut kaedah mazhab batal. Kalau tanya setakat orang nak faham ikut kaedah mazhab batal.
Ha? Kalau buat mulut tu memang confirm dan ikut kaedah kita pun tak batal. Tapi kalau suat hidung ni, kalau ikut kaedah mazhab Syafi'i, sebab dia dah masuk dah kawasan tu, najis, najis air besar tu. Jadi mau masuk obat ke, mau masuk tiup ke apa dan seumpamanya, itu batal. Okey. Hukum tertelan air ketika berkoma, makruh berlebih-lebihan atau memasukkan air ke dalam hidung ketika berwuduk atau mandi. Jika seseorang itu berlebih-lebihan padanya, seperti basuhan kali keempat, sunat buat 2 kali 3 kali je, sunat 3 kali, dia basuh sampai 4 kali masuk air dalam hidung, maka terbatal puasanya jika tertelan. Kerana walaupun dia kata tertelan, saya bukan sengaja telan, betul, tapi tertelan kerana benda yang tidak disuruh. Bagi orang yang mandi secara menyelam pada siang hari, puasanya dihukum terbatal sekiranya masuk ke dalam rongga. Jika masih terdapat cara lain untuk mandi, ada cara lain untuk mandi. Dia mandi dengan cara nak menyelam, tiba-tiba masuk air, dia tak jaga molek-molek, masuk air, tertelan dan seumpamanya, hukumnya batal. Kaedah, tidak batal puasa jika termasuk sesuatu ke dalam rongga disebabkan perkara yang diperintah syarak. Ini dia punya khulasah dawabit ataupun kaedah dia. Seperti mandi wajib, kita mandi wajib basuh macam biasa, kita tiba-tiba tertelan, termasuk air dalam telinga, tak batal. Mandi sunat dan wuduk, mandi sunat pun sama juga. Namun jika termasuk sesuatu dalam rongga kerana perkara yang tidak diperintah syarak, maka batal puasanya. Ini dia punya dhabit bagi masalah ini. Okey. Catatan, memasukkan sesuatu ke dalam rongga melalui saluran yang tidak terbuka tidak membatalkan puasa. Ini masalah yang kita kata masalah dia hemodialisis. Mengubati, tengok, pertama dia kata mengubati luka pada tangan dan betis atau peha sekalipun dengan menggunakan jarum sehingga sampai ubat tersebut dalam daging dan tulang sekalipun, tak batal. Sebab badan kita ni, daging kita bukan rongga terbuka. Yang kedua, bercelak di mata sehingga sampai kesannya dalam tekak ataupun titis obat mata. Biasa orang titis obat mata ni rasa tak kat tekak? Rasa kan? Tak batal. Dah medik kata dia ada saluran yang sampai ke tekak, dah so kira lah sekarang ni yang jadi isunya hukum syariat dia dibina di atas, dia ada dalil. Pertamanya lughah, dibina atas lughah, bahasa. Pada bahasa dia tidak anggap mata tu rongga terbuka. Dah pada sains bidang lain, tak apalah, pada sains dia anggap benda itu ada saluran. Memang ada saluran, mata ni memang ada kaitan. Kalau belajar sains pun, sebab tu bila titis obat mata rasa dia tekak. Tapi hukum dia lihat kepada lughah. Sama macam kalau kita nak tengok pada masalah menyentuh anjing ni kan, kena sertu basuh 7 kali. Nampak? Itu pelajar-pelajar syariah kena faham tu. Ni bukan pertentangan antara sains dengan fiqh ni, bukan. Jangan anggap pertentangan, bukan. Fiqh dia ada metodologi, cara pendalilan dan dalil macam mana. Bila kita tak faham ni, kita capur. Ulama zaman dulu tak faham. Ilmu pada zaman itu tidak sampai lagi yang mengatakan bahawa rongga mata ini ada berkait dengan mulut. Cakap gitu ni nak bawa kepada nak hina ulama lah. Nak bawa pada nak pelekehkan. Dia tak sedar padahal ulama kita dalam masalah ini mereka dari segi metodologi dan cara mengeluarkan hukum ialah antaranya ialah kembali kepada lughah. Maka mata ni tidak dianggap
letak bawah lidah. Orang sakit jantung kan, jantung dia letak bawah lidah kan, dia akan meresap lah. Meresap. Kesan dia tak? Kesan dia. Jadi batal tak? Tak batal. Tidak batal sebab ia bukan melalui ruang terbuka, bukan masuk melalui ruang terbuka. Nampak? Okey, jelas. Jadi hukum syarak bila dia akan jadi dia membatalkan puasa di sisi mazhab Syafi'i. Kerana terdapat zat selain udara dalam ubat tersebut. Memang dia punya kandungan dia memang ada benda lain, bukan udara saja. Jika seorang itu menggunakannya, maka diwajibkan ke atasnya untuk qada puasa hari tersebut. Namun jika menjadi kesukaran ke atasnya untuk tidak menggunakan inhaler, dia ni tiap-tiap hari memang kena sedut, kena tekan, kena sedut. Tak. Dia pandangan daripada guru saya, Prof. Dr. Syekh Abdul Malik Sa'di. Semoga Allah Ta'ala memberi kesihatan dan juga memanjangkan umur beliau. Masih ada lagi lah di Jordan ni. Dia kata bekas mufti Iraq, antara pihak yang mengeluarkan fatwa bagi Iraq lah, daripada ulama ahli sunnah ni. Dia berpandangan bahawa orang yang menggunakan inhaler pada siang hari Ramadan boleh teruskan puasa, namun dia hendaklah membayar fidyah 1 cupak makanan asasi bagi setiap hari yang digunakan ubat tersebut. Jadi Dr. Abdul Malik ni takkan dia nak gabung dua. Nak gabung dua. Macam mana? Kalau kita ikut orang yang memang tak boleh puasa kerana sebab dia sedut alat inhaler tu, dia seakannya orang yang tak mampu puasa. Sebab dia perlu ambil ubat, dia perlu buat perkara yang membatalkan puasa, dia seakan tak boleh puasa. Jadi orang tak boleh puasa ni dia kena buat apa? Bayar fidyah lah. Fidyah je lah, tak mampu puasa. Tapi kerana raikan pada bulan Ramadan, dan dia itu dari segi lain dia boleh tahan, makan boleh tak makan, minum boleh tak minum, maka satu pihak kita anggaplah puasa dia tu boleh dikira, diiktibar puasanya. Jadi dia gabung dua. Puasa pun boleh, puasa teruskan puasa, tapi seeloknya hari yang dia ambil atau guna ubat tu dia bayar fidyah hari tersebut. Dia bayar fidyah hari tersebut. Macam dia gabung dua ni. Dan benda ni pun molek lah juga kalau kita nak pakai pun boleh. Okey, keenam, perkara yang membatalkan muntah dengan sengaja, iaitu sengaja mengeluarkan muntah walaupun dia yakin tidak kembali sesuatu ke bahagian rongga. Dia jolok belakang tekak dia sehingga muntah. Sengaja memuntahkan, hukumnya batal walaupun dia tak muntah tu tak telan balik sekalipun. Adapun jika dia muntah tanpa diusahakan, maka tidak batal puasa. Kalau termuntah, naik kereta ni muntah, tu tak batal selagi mana tidak tertelan muntah itu. Begitu juga jika menyeduk kahak daripada bahagian dalam rongga sehingga ke had zahir makhraj ha ni duduk tengah halkum ha ujungnya kha, makhraj ha ini di tengah halkum. Maka dia hendaklah dikeluarkan jika mampu. Okey, kahak ni dah keluar dah. Pendek kata kita kira gini lah. Bukan tubik kahak tu nak pergi ukur. Nak pergi ukur ha ke kha ke, telang balik lah gitu. Kita kira kahak kita tu boleh keluar ke tak? Kalau dah dia di luar, masuk dalam lebih daripada kerongkong dah, keluar dah ni, dia boleh dikeluarkan. Maka hendaklah dikeluarkan jika mampu. Jika tidak dikeluarkan dalam keadaan dia mampu, maka puasanya dikira batal. Kahak tu baik dah, boleh je kita nak kehek, kita tak mau kehek, sayang lah kehek, telang lah, telang telang, batal. Hukumnya batal. Okey. Perhatian, 6 perkara di atas membatalkan puasa dengan 3 syarat berikut. Mengetahui pengharamannya, kita tahu benda tu haram. Tidak batal kalau seorang baru memeluk Islam, tidak tahu jimat membatalkan puasa, tak tahu bahawa telang kohak batal puasa, tak apa. Adapun orang yang telah lama bergelar Muslim dan tinggal dalam masyarakat yang terdapat alim ulama, maka tidak dimaafkan kejahilan. Ini wajib fardu ain orang belajar ilmu fardu ain ni. Kena belajar tentang ilmu yang mengesahkan ibadat. Yang kedua, berada dalam keadaan sedar berpuasa. Dia berada dalam keadaan sedar.
Kalau terlupa tak ada masalah, makan sepinggang, 2 pinggang, 3 pinggang, barulah bini akan bola, bab pergi makan tu bang. Itu makanan buka puasa. Oh, kita puasa dah hari ni. Dia tak ingat bahawa dia puasa. Tak apa, itu hadiah dia. Boleh ke dia lah, tak apa. Puasa dia tetap sah. Kalau betul-betul lupa, jangan buat lupa. Tidak dipaksa melakukannya. Jika dia dipaksa oleh pembunuh sebagai contohlah, maka tidak batal puasanya kerana perbuatan itu berlaku dengan paksaan yang boleh menyebabkan hilang nyawa atau organ tubuh badan. Niat membatalkan puasa. Niat membatalkan puasa pada siang hari tidak menyebabkan puasa batal sehinggalah dia melakukan perbuatan yang membatalkan puasa. Selesai. Okey, kafarah puasa. Kafarah puasa. Definisi kafarah. Kalau ikut Arabnya kafarah, kafarah. Kaffara yukaffiru takfiran. Kafarah daripada kalimah al-kufru yang memberi maksud as-satru, menutup. Liyaghidha bihimul kuffar. Al-kuffar di situ maksud az-zurra', penanam, petani-petani, penanam-penanam. Sebab apa? Sebab mereka yang menutup tanah, menutup tanaman-tanaman, pokok-pokok, benih-benih itu dengan tanah. Jadi asal makna al-kufru tutup. Orang kafir, kafir dia menutup kebenaran kan? Dia menutup kebenaran. Itu asal kalimah kafir, dia menutup kebenaran. Dengan makna as-satu pada bahasa. Pada istilah kafarah pula malun au saumun wajabah bisyurut. Suatu harta atau puasa yang diwajibkan dengan syarat-syarat tertentu. Puasa atau harta yang wajib dengan syarat tertentu. Diwajibkan kafarah ke atas lelaki dewasa yang sengaja membatalkan puasa Ramadan dengan yakin, secara yakin, dengan melakukan persetubuhan yang berdosa disebabkan puasa ni. Berdosa disebabkan puasa. Termasuk dalam hukuman ini golongan yang bersetubuh dengan binatang, mayat atau liwat sekalipun tidak keluar mani. Sekarang ni yang mewajibkan kafarah bukan keluar mani, bersetubuh. Mana-mana perbuatan yang dianggap bersetubuh, sama ada pada faraj ataupun dubur, dengan manusia, binatang, tak kira walaupun tak keluar mani. Jadi di sini tengok dari segi fiqh kita tengok ni, bagi talibul ilm, puasa Ramadan secara yakin, kalau berlaku syak, gugur kafarah. Persetubuhan yang berdosa disebabkan puasa, yang mana dia jadi dosa dengan sebab buat masa puasa. Sebab orang tanya, dah bersetubuh dengan isteri dosa tak? Bersetubuh dengan isteri tu dari segi hukumnya boleh, tapi jadi dosa kerana bulan puasa. Jadi tidak diwajibkan, maka tidak diwajibkan kafarah ke atas beberapa golongan seperti berikut. Maka sekarang ni kita khulasahkan daripada qaid ataupun dhabit yang kita buat tadi. Siapa yang tak wajib kafarah? Wanita yang dijima. Perempuan tak wajib kafarah, tok lelaki je kena. Tok lelaki je. Dah tok lelaki kata bukan saya nak, je nak. Dah kira lah, siapa-siapa nak tu dah kira. Orang puan tak kena. Orang puan tidak kena. Wanita yang dijima, termasuk diliwat sekalipun, tidak kena. Yang kedua, orang yang lupa, jahil dan orang yang dipaksa juga tak kena. Orang yang berpuasa nazar, kafarah dan qada. Ini kita faham daripada mana ni? Dikata daripada membatalkan puasa Ramadan. Kalau batal puasa nazar, puasa kafarah, puasa qada, tidak kena kafarah. Kita qada puasa, tiba-tiba berlaku persetubuhan pada puasa qada, kena kafarah tak kena. Syaratnya puasa Ramadan sahaja. Orang yang berpuasa dengan ijtihad dan tidak dapat dipastikan kesahihan ijtihadnya, ini sebab tu tadi syarat dengan yakin. Orang tu dipuasa dengan ijtihad. Macam tadilah orang yang kena dalam tempat gelap, dia, isteri dia duduk dalam tempat yang mana terputus maklumat dah. Dok tahu bila siang malam tahulah, dah tahu tarikh bila. Dia puasa dengan ijtihad. Katakan puasa dengan ijtihad tu kena
dalam masa hari puasa tu berlaku jima', tidak juga, tidak diwajibkan kafarah kerana bukan dengan yakin. Orang yang syak pada puasanya seperti hari ke-30 Syaban sama juga. Orang yang menyangka jima'nya berlaku pada waktu malam, kemudian ternyata sebaliknya, gelap, hari tu gelap, hujan, ingat ke malam lagi, rupanya dah subuh dah, tak kena kafarah juga. Orang yang menyangka terbenam matahari, kemudian nyata sebaliknya, hatta sekalipun dia ingat ke garik dah, habis dah siang, jima' dulu, jima' dulu, tiba-tiba ternyata tak terbenam lagi matahari, siang lagi, juga menggugurkan kafarah. Walaupun puasa batal, puasa memang batal confirm, tapi dia tidak kena kafarah. Orang yang membatalkan puasa dengan selain jima', kanak-kanak yang belum balik. Orang yang diharuskan berbuka puasa seperti musafir, dia musafir ataupun dia sakit, dia jima' dalam musafir itu tidak dikenakan kafarah juga. Tidak dikenakan kafarah bagi orang yang musafir atau sakit jika berlaku jima' dalam keadaan tersebut. Adapun jika melakukan jima' dahulu kemudian baru musafir atau datang sakit, maka tidak gugur kafarah. Dia jima' dulu, lepas jima' kata berat dah kita, mana kita pergi jalan lah. Di rumah dia jima' dulu, dia wajib puasa. Lepas tu dia kita musafir lah. Sebab ingat ke boleh gugur kafarah? Kafarah tidak gugur. Sebab apa? Sebab berlaku musafir itu selepas pada jima'. Boleh? Turutan kafarah. Kafarah puasa bagi puasa dilakukan dengan mengikut turutan berdasarkan kemampuan. Jika tidak mampu melaksanakan yang pertama, baru boleh berpindah kepada turutan seterusnya. Pertama, membebaskan hamba. Hamba tak ada dah. Disyaratkan hamba yang hendak dibebaskan itu 4 perkara. Islam, sejahtera daripada cacat yang jelas yang mengganggu kemampuan bekerja, hanya tertentu dengan niat kafarah saja, maka tidak sah merdeka hamba yang digabungkan niat kafarah jima' dengan kafarah sumpah. Seorang hamba dia ada kafarah jima', kafarah sumpah, gabung boleh tak? Tak boleh, dia satu-satu. Hendaklah hamba yang ingin dimerdekakan itu layak untuk dibebaskan, bukannya hamba mukatab ataupun mustauladah. Hamba yang nak merdeka tu hamba yang memang hamba hak dia, hamba penuh. Hamba mukatab tak boleh, sebab mukatab ni dia cari duit untuk tebus diri. Hamba mustauladah, hamba yang telah dijima' dia, itu juga tak boleh. Sebab apa? Hamba tu memang akan merdeka sendiri bila tuan dia mati. Okey. Kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tak ada hamba barulah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Biasa kita langkah ke sini teguhlah, sebab hamba tak ada. Yang dimaksudkan sini ialah bulan hijrah, walaupun hanya 29 hari. Jadi untungnya kalau orang start puasa daripada awal bulan dia start puasa 1 Muharram, dia start puasa 1 Muharram tu sama ada 29 ke 30 tak kira. Masuk je Muharram Safar, masuk bulan Safar dikira bulan baru dah. Bagi individu yang memulakan puasanya pada 1 hari bulan. Adapun jika mula berpuasa selepas 1 hari bulan, maka hendaklah dicukupkan bilangannya menjadi 30 hari. Luput perbuatan berturut-turut jika meninggal puasa walaupun sehari sekalipun ia hari terakhir. Ni contoh kita buat contoh mana yang kata kena kiraan tu kan. Tak ada ni, tak ada pemandang isu ya. Okey. Jadi kalau dia start 1 Muharram, selesailah, dapat satu bulan. Masuk Safar, selesailah, sama ada bulan tu 29 ke 30 tak kira. Kalau dia start di tengah, makna bukan 1 hari bulan, dia start di sini 2 hari bulan. Safar memang dia kena berturut kan. Safar memang dapat 1 bulan dah ni. Hak ni kalau dia mula pada 2 hari bulan, katakanlah bulan tu 30, maknanya dikira dia dapat berapa hari? Dapat 29 lah. Tak boleh gini, sebab awak dah mula awal bulan. Bila start tengah, ia kena sempurnakan juga. Dengan maksud Muharram, Safar, Rabiul Awal, dia kena tambah sehari lagi. Sebab sini baru 29, dia kena tambah sehari. Faham tak? Jadi bulan yang tak start daripada awal bulan kena cukupkan 30 hari.
Ada pun bulan yang penuh, hak tu tak kira, bergantung. Kalau bulan tu 29, 29. Kalau di 30, 30. Okey. Itu kalau mula pada tengah. Tak kira lah mula pada 2 hari bulan, 3 hari bulan ke apa, tak kira. Kena al-kusur. Hak cah tu kena cukupkan 30. Ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Biasa orang ambil ni. Nampak? Tapi nak beralih tu kena pastikan memang tak mampu dah. Memang tak boleh dia 2 bulan berturut-turut, tak boleh. Kena bersungguh lah ni, kena buat ni. Contoh orang yang tua sangat, memang tak mampu, kerja berat ke, memang tak boleh puasa 2 bulan berturut-turut, maka boleh berpindah kepada yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Yang dimaksudkan di sini ialah memberi pemilikan satu mud, satu cumpak daripada jenis bijian makanan ruji kepada 60 orang miskin atau fakir yang layak menerima zakat dengan kadar satu cumpak bagi setiap orang. Sukatan satu cumpak adalah bersamaan 700 gram lebih kurang. Kata sebab lebih kurang tu. Sebab cumpak ini ialah sukatan, dia bukan timbangan. Bila kita tukar timbangan ni ada lebih kurang je lah. Jadi kena beri makan kepada 60 orang fakir miskin. Okey. Boleh bayar ke Maidan? Boleh. Diterima kot kafarah. Perhatian, berbilang kafarah dengan berbilangnya hari yang dibatalkan puasa dengan jima'. Berbilang kafarah dengan berbilangnya hari yang dibatalkan puasa dengan jima'. Makna kalau dia jima' 2 hari, makna 2 hari itulah kena 2 kali kafarah. Tapi kalau dalam sehari banyak, tak kira sekali, kira 1 hari je. Jika seorang itu tidak mampu melaksanakan kesemuanya, maka kafarah itu menjadi tanggungannya sehingga dia mampu melaksanakan salah satu daripada kafarah tersebut berdasarkan turutan yang telah disebut. Okey, habis itu kita masuk kepada perkara-perkara sunat ketika berbuka. Antara perkara sunat dilakukan ketika berbuka ialah mandi sebelum fajar. Sebelum subuh kita mandi siap-siap. Utamanya mandi wajib ni. Menahan lisan dan pandangan, iaitu memelihara keduanya daripada perkara yang tidak layak, seperti mengumpat, mencarut, memandang yang haram dan sebagainya. Bersegera untuk berbuka jika sudah yakin. Segera berbuka kalau yakin, terbenam dah. Tapi kalau zon, menyangka, sangkaan saja, tak yakin, telah terbenam matahari dengan ijtihad tersendiri, ijtihad dia, maka tidak disunatkan bersegera. Adapun zon atau syak terbenam matahari tanpa ijtihad, maka diharamkan berbuka. Dia tak tahu pun ni garik tak garik, itu pun makan ke, itu tak boleh. Makruh melewatkan berbuka jika sudah nyata terbenam matahari tanpa ada sebab. Orang bang dah masuk garik dah, tak mau makan, saja tak mau makan, tak boleh. Bukan tak boleh makna haram, makruh lah. Itu daripada perbuatan rawafid, golongan-golongan ahli orang sesat ni. Berbuka dengan tamar, sunat. Disunatkan dengan 3 biji tamar atau bilangan ganjil. Turutan yang lebih afdal adalah berikut rutab. Mula dengan kurma basah dulu, kemudian baru tamar. Tamar tu kering. Ini segi keutamaan. Tu air zam-zam, tak ada tamar, air zam-zam. Tak ada air zam-zam, air kosong. Tak ada air kosong, manisan. Manisan semula jadi, buah-buahan dan seumpamanya. Lepas tu susu, madu, lepas tu makanan-makanan lain hak manis, kemudiannya akhir sekali jima'. Membaca doa sejurus selepas berbuka. Ni doa, kita masukkan sikit doa lah. Doa ni sajalah ni. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Wahai Allah, hanya untukmu aku berpuasa, dengan rezekimu aku berbuka, denganmu aku beriman dan kepadamu aku pasrah. Hilangkanlah dahaga, basahlah urat-urat, dan tetaplah pahala insya-Allah. Okey. Seterusnya bersahur dan melewatkan sahur. Bersahur satu sunat, melewatkan sahur tu sunat lain pula tu. Nampak tak? Jadi dapat pahala banyak tu, 2 kali pahala. Walaupun dengan seteguk air atau secebis makanan. Masuk waktu sahur dengan berlalu separuh malam. Okey, bila boleh start sahur? Dah separuh malam dah boleh start sahur. Separuh malam dah boleh start sahur. Bagi 2, start pada maghrib sampai ke subuh. Sampai ke masuk subuh kita bagi 2. Contoh kita maghrib berapa? Kita ambilkan berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5.
Apa makna? Pukul 12, lebih pukul 12 tu dah boleh dah. Dah boleh dah. Sunat dilewatkan sahur jika yakin belum masuk waktu fajar. Makna moleknya lewatkan. Jika ragu-ragu maka tidak disunatkan. Kalau ragu, makni subuh dah lagi. Jangan lewat tu. Lewatkan sekira-kira memang dah subuh lagi. Itu maksudnya. Menahan diri daripada perkara-perkara syahwat yang harus, iaitu perkara yang tidak sesuai dengan hikmat berpuasa, seperti menghidu, memakai dan melihat kepada bau-bauan. Hidu bau-bauan, tengok pakai bau-bauan, itu hukumnya makruh. Meninggalkan menderma darah dan berbekam, iaitu perbuatan mengeluarkan darah daripada badan kerana meraihkan khilaf yang menyatakan ia membatalkan puasa dan menyebabkan badan menjadi lemah. Hukumnya makruh. Tak batal sunat meninggalkan perbuatan merasa makanan. Kita masak nak rasa makanan, rasa ni bukan telang orang puan rumah ni masak ketuk lelaki, rasa makanan, rasa kehet balik, bukan rasa telang. Rasa telang bagi makan, merasa ni letak lidah, lepas tu buang balik dia. Hukumnya meninggalkan sunat. Maknanya kalau buat tu makruh lah. Meninggalkan mengunyah sejenis gam atau getah yang tidak mempunyai rasa. Ataupun ni dipanggil apa istilah ni? Al-luban. Luban. Jenis-jenis gitu. Orang Arab setengahnya dia suka kunyah. Dia bukan chewing gum yang ada rasa. Chewing gum hak jual kedai tu, hak tu ada rasa, hak tu kalau kunyah tu memang batal. Memang batal lah. Ini jenis gum Arabic gum tak? Arabic gum. Dia tu tak ada rasa tu. Iaitu hukumnya makruh kalau buat. Adapun jika tertelan maka kalau tertelan jadi batal lah. Memperbanyakkan ibadat-ibadat sunat. Perkara makruh ketika berpuasa, ni lawan dia tadi. Makruh buat apa? Bercumbu-cumbuan jika tidak dibimbangi keluar mani. Cium bini. Cium bini makruh kalau tak keluar mani. Kalau keluar mani batal. Adapun jika boleh membangkitkan syahwat maka hukumnya ialah haram. Buat tu haram. Kalau keluar mani haram. Kalau keluar mani haram lagi batal. Bersiwak selepas cincin matahari menggunakan wangi-wangian. Okey. Pendek kata hak sunat tadi buat lawan itu boleh kira sebagai makruh. Okey, puasa sunat, termasuk sikit puasa sunat. Hari Arafah 9 Zulhijjah. Ini bagi orang yang tidak menunaikan haji. Orang yang buat haji tak sunat puasa hari Arafah sebab dia nak buat kerja haji. Perlu pada tenaga. 10 Muharram sunat menggabungkan puasa tersebut dengan hari sebelumnya 9 atau hari selepasnya 11. Ataupun berpuasa pada 9, 10, 11 adalah lebih baik. Dan kalau jatuh hari Sabtu, dah apa? Sebab ini ada khususiyah kepada keistimewaan hari tersebut tu, 10 Muharram. 6 hari pada bulan Syawal, memulakan puasa sunat pada 2 Syawal secara berturut-turut lebih afdal. Buat terus. Puasa 9 hari pada awal bulan Zulhijjah. Kan bulan Zulhijjah kan puasa 10 Zulhijjah raya kan? 10 Zulhijjah raya kan? Sunat kita daripada awal Zulhijjah tu puasa dah. Puasa pada 10 ataupun awal Zulhijjah sampai kepada 9 hari Arafah tu. Puasa pada bulan-bulan haram, Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram, itu sunat juga. Dan puasa pada bulan Syaban sunat juga. Bulan ni sunat puasa. Dan Nabi disebut dalam Siti Aisyah sebut, tidak aku lihat Nabi puasa sebagaimana Nabi puasa banyaknya seperti mana bulan Syaban. Bulan Syaban Nabi banyak berpuasa. Okey, kedua, ini berkait dengan bulanan, iaitu hari putih, iaitu hari 13, 14, 15 ketika bulan penuh. Adapun hari ke-13 Zulhijjah. Okey, Zulhijjah ni 13 dah boleh puasa kan? Sebab dia masih hari tasyrik. Digantikan dengan 16. Jadi 14, 15, 16 Zulhijjah. Puasa hari hitam, Ayyam As-Sud, hari hitam, iaitu pada hari 28, 29 dan 30 hari bulan ketika bulan gelap. Jika bulan tersebut 29 hari, maka digantikan dengan puasa pada satu hari bulan berikutnya. Kita mula 28, 29, tiba-tiba anak bulan ada dah, maka satu lagi tu ganti pada satu hari bulan.
Yang ketiga ialah puasa sunat pada mingguan. Mingguan Isnin Khamis. Keempat, puasa Nabi Daud, iaitu berpuasa selang sehari kecuali pada hari yang diharamkan berpuasa. Kelima, puasa sepanjang tahun kecuali hari yang diharamkan berpuasa bagi mereka yang tidak terganggu tanggungjawabnya atau bimbang kemudaratan dirinya. Okey, tengok sedikit catatan. Makruh berpuasa pada hari Jumaat sahaja. Hari Jumaat sahaja kita puasa. Puasa sunat lah ni, makruh. Atau Sabtu saja, atau hari Ahad saja. Kenapa? Hari Jumaat ni hari ibadat. Puasa ni kita moleknya kita nak tenaga, nak buat ibadat. Hari Sabtu perayaan orang Yahudi, hari Ahad perayaan orang Kristian. Puasa hari itu saja makruh. Hal ini disebut dah tu. Namun jika digabungkan puasa-puasa tersebut seperti Khamis dengan Jumaat, atau Jumaat dan Sabtu, atau Sabtu dan Ahad, atau Ahad dan Isnin, maka hukumnya tak makruh dah. Nampak? Kalau gabung mana-mana sebelum atau selepas, tidak makruh dah. Yang kedua, boleh memutuskan puasa sunat, namun makruh hukumnya jika tiada sebab. Tengah-tengah puasa sunat ni, kawan jom telefon, jom bau masak terkoyak. Contohlah. Jadi tengah-tengah puasa dah, puasa sunat ni, hukumnya makruh kalau tak ada sebab. Ada pun memutuskan puasa wajib, hukumnya haram. Kita puasa qada, kita pergi batal puasa, hukumnya haram. Haram ke atas isteri berpuasa sunat tanpa izin suami ketika suaminya berada bersamanya. Suami duduk rumah ada. Namun hukum ini tidak termasuk bagi puasa yang tidak berulang. Ini ulama sebut. Kalau puasa hak jenis khususiyah tak berulang macam hari Arafah ni, pada hukumnya boleh berpuasa bagi perempuan itu. Boleh puasa bagi perempuan tu. Makna adakah tak ada izin, perlu izin juga? Molek yang perlu izin lah. Tapi kalau tak izin pun tak apa. Tapi kalau suami perlukan, batal puasa. Kena taat suami lagi ya. Hari Arafah suami kata perlukan khidmat dia, maka boleh batalkan puasa. Bagi kategori ini dibolehkan baginya untuk berpuasa jika suaminya dak larang. Puasa hari Arafah contohnya, puasa hari Ashura contohnya, hok mari jarang-jarang ni. Hok ni kalau suami dak larang boleh. Lain sikit, nampak tak? Okey, seterusnya. Selesai dah kita bab puasa. Kita habis pukul 12 ke ustaz? Bab benda yang penting sini. Kafarah tak? Fidyah. Okey, fidyah. Okey, fidyah ialah mengeluarkan makanan asasi yang lazim bagi sebuah negara seperti gandum, barley, makanan asasi. Kita makan berah-berah lah. Kadar fidyah yang dikenakan ialah 1 mud, iaitu 1 cupak bagi setiap hari puasa yang ditinggalkan. Kemudian dibahagikan hanya kepada golongan fakir atau miskin yang layak terima zakat, bukan semua golongan asnaf. Ingat, masraf bagi masriful fidyah ni, dia ialah fakir miskin. Dia tak sama dengan zakat. Zakat asnaf hak lapang. Kemudian harus juga diberikan lebih daripada 1 cupak kepada seorang fakir miskin. Boleh. Seorang tu kita beri banyak, fidyah 10 hari ke dia, tak apa. Boleh. 10 cupak. Golongan yang dikenakan fidyah. Okey, pertama, kena fidyah dan qada. Kena dua-dua. Fidyah kena bayar, qada. Contohnya bomba, perlu dia makan untuk selamatkan orang. Jadi dia makan tu bukan sebab bimbang diri dia, sebab fidyah dia kena bayar dan juga qada dia kena qada. Perempuan hamil atau menyusui yang berbuka kerana bimbang anaknya sahaja. Dia berbuka, dia sihat tapi bimbang kalau tak nak makan ni, tak ada susu. Maknanya bimbang kerana anak dia. Maka dia ini kena 2. Jadi perempuan ni kalau tak beri kena 2 ni, kena bimbang diri dia juga. Dia ni akan bahawa dia akan jadi letih, dia akan jadi lemah, tak mampu menyusu. Individu yang tidak qada puasa yang ditinggalkan dalam keadaan dia mampu untuk melakukannya sehinggalah tiba Ramadan yang berikut, dipanggil fidyah takhir. Fidyah melewatkan puasa. Fidyah melewatkan puasa ni. Ini fidyah takhir. Nampak ni? Jadi orang ni kena 2. Qada pun kena qada, fidyah pun kena fidyah. Okay.
Jika terlewat qada puasa kerana keuzuran seperti sakit, musafir, hamil atau menyusukan anak, maka tidak diwajibkan kena fidyah melewatkan qada. Fidyah takhir tak ada. Dia ni tinggal puasa kerana sakit bulan puasa. Lepas tu dia pun lepas habis raya dia berterusan sakit. Sakit tu berterusan sehingga masuk Ramadan sekali lagi. Lepas Ramadan sekali lagi baru dia sembuh. Adakah dia dikenakan fidyah sebab langkah tahun, langkah Ramadan? Jawapannya tidak. Sebab orang ini dia tidak ada masa yang sempat dia qada. Dah dia sakit kan, tak ada masa sempat untuk qada, maka dia tidak dikira melanggar dan melangkah Ramadan dengan sengaja, maka tidak dikenakan fidyah takhir, dia kena qada je. Adapun kalau dia mampu masa, dia ada sihat 2-3 bulan, setengah tahun dia sihat, dia lewat pula, dia cuai tu, dia masuk Ramadan satu lagi, akan fidyah takhir dia kena bayar fidyah kerana langkah Ramadan. Yang kedua, yang dikenakan fidyah saja, siapa ni? Orang sakit yang tiada harapan sembuh. Ni sakit tak boleh sembuh, ni mana awal-awal tu dah puasa dah wajib dah, dia kena bayar fidyah je. Orang tua yang tidak mampu berpuasa, orang yang mati yang tidak sempat qada puasa yang ditinggalkan, sedangkan dia mampu untuk qada puasa. Orang tu mati dah, masa hidup dia ada puasa yang ditinggal, dia tak qada lagi. Ahli waris boleh memilih salah satu, sama ada bayar fidyah bagi si mati dengan harta si mati. Makna di sini kena keluarkan dulu daripada pusaka si mati itu bahagian fidyah wajib. Bahagian fidyah wajib kena keluarkan dulu. Nampak? Dikira hutang tu. Kalau ada harta si mati, kena keluarkan daripada harta si mati bayaran fidyah puasa yang dia tinggal dengan sebab sengaja, dan dia tak mampu, dia menangguh-nangguhkan qada tu. Ataupun qada puasa bagi pihak si mati, wali-wali kata biarlah kita pakat bagi seorang-seorang ambil 2-3 hari, kita qada puasa bagi si mati. Boleh juga, boleh buat salah satu. Perhatian, jika seseorang itu meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa uzur dan dia tidak sempat qada puasa tersebut kerana sakit lalu meninggal dunia, maka wajib dikeluarkan fidyah daripada harta pusaka si mati. Adapun jika waris ingin mengeluarkan fidyah tersebut daripada harta mereka sendiri atau menggantikan puasa bagi pihak si mati, maka hukumnya sunatlah. Ni ayah kita tinggal saka, tak apalah, biarlah kita pakat-pakat bayar fidyah masing-masing tolong, ataupun kita pakat puasa bagi pihak si mati. Jika seseorang itu meninggalkan puasa kerana keuzuran dan uzur tersebut berterusan sehingga dia meninggal dunia, maka tidak perlu dikeluarkan fidyah untuknya. Macam saya sebut tadi, tidak perlu dikeluarkan fidyah untuknya daripada harta pusakanya ataupun digantikan puasanya oleh waris. Tak perlulah. Kenapa? Kerana hal ini kerana si mati tidak mempunyai masa untuk mengqadakan puasa tersebut disebabkan uzur. Namun keadaan ini hanya bagi mereka yang ada sangkaan dan harapan untuk sembuh kembali selepas uzur. Adapun individu yang tidak mampu berpuasa sejak awal lagi, dia ni memang tak boleh puasa. Doktor suruh makan semua, makan obat ikut time dia, ataupun tua sangat seperti orang yang sakit berat atau mengalami gastrik teruk, maka dia wajib bayar fidyah bagi hari Ramadan yang dilalui. Maknanya hak ni fidyah wajib dah. Masuk satu Ramadan wajib bayar fidyah, fidyah hari tersebut. Hal ini kerana kewajipan fidyah telah dikenakan kepadanya dari awal lagi. Kadar fidyah akan berganda dengan bertambahnya tahun. Justru sesiapa yang meninggalkan satu hari puasa namun dia tidak menggantikan puasa tersebut tanpa uzur sehinggalah masuk Ramadan tahun seterusnya, maka wajib ke atasnya membayar fidyah 1 cupak. Hal ini kerana dia telah melewatkan qada, dipanggil fidyah takhir. Ni contoh pengiraan ni. Kita ambil satu contoh. Zaid meninggalkan puasa 5 hari pada 1435 Hijrah dan masih belum menggantikannya sehingga masuk Ramadan 1440. Justru kaedah pengiraan kita boleh lihat beginilah, 5 hari. Jadi 1440
Tolak 1435 dapat 5 kan, darat 1 cupok. Jadi 5 darat 5 dengan 25 cupok. Secara perincian ni akan jadi macam ni. Selain fidyah, diwajibkan juga untuk qada puasa hari setiap hari yang ditinggalkan. Jangan ingat bayar fidyah puasa dak qada. Puasa kena qada juga. Fidyah tu kerana sebab langkah tahun. Tengok. 1435 dia tinggal 5 hari kan. Jadi bila masuk Ramadan 1436, fidyah akan jadi 5 cupok. 1 hari 1 cupok. Qada kekal 5 hari. 1435 berganda. Jadi 10 cupok. 1438 berganda. Tambah lagi 5 cupok lagi 15. 20. 1420 masuk Ramadan 1420 tak qada lagi 25 cupok. Jadi tanggungjawab yang wajib dilunaskan fidyah 25 cupok, qada 5 hari. Nampak cara dia? Mudah je tu. Contoh kedua, ni dia ada campur sikit. Tambah hari dan kurang hari. Zaid meninggalkan puasa 5 hari 1435 Hijrah. 5 hari lagi 1436. Dan 5 hari lagi 1437. Kuat tinggal puasa. Dan telah menggantikan 5 hari puasa sebelum tibanya Ramadan 1438. Soalnya berapa baki? Tengok ni. Ni kita padam balik ni. Dah orang kata berpuluh-puluh tahun tinggal, dia gini. Orang yang dah puluh-puluh tahun tinggal, dia mudah je sebenarnya. Kena duduk, tulis, ingat balik, buat catatan, buat jadual. Mudah je. Yang jadi payah tu sebab banyak. Saya 20 tahun dah ustaz. 20 tahun dah. Jangan terkejut. Jangan jadi kejut 20 tahun tu. Dia boleh buat je. Bila tahu kaedah kita boleh buat. Masalahnya nak duduk untuk kira tu malah dah. Tak ada kehendak kita kepada Allah, tak ada. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh kepada kami, Allah Taala akan tunjuk jalan. Okey, tengok. 1435 5 hari puasa tinggal. Okey, jadi jumlah wajib qadanya 5 hari je. Masuk 1436, tinggal 5 hari lagi. Langkah tahun jadi pada hak dia tinggal 1435 tu jadi dah sini 5 hari. Okey. Lepas tu masuk 1437 5 hari tinggal. Hak ni nampak tak? Hak 1435 ni jadi gini akan jadi berapa? Berganda 10 dah. Hak dia tinggal sini, naik sini. Nampak tak? Sebab dia langkah tahun 1437. Hak ni fidyah bagi 1436. Kemudian 1438 dia ganti 5 hari. Dia ganti dah 5 hari. Jadi dua ni hari qada 10 dah. 10 dalam tanggungan dia. 10 hari qada. Okey. 1437 tinggal 5 hari lagi. 15 hari jadi. Masuk 1438 dia ganti dah puasa 5 hari. Jadi boleh padang dosa. Boleh padang dah hak ni se. Sebenarnya mana-mana pun boleh. Kita ambil hak mula-mula lah. Bila padam dia akan berhenti kiraan gandaan fidyah takhir akan berhenti. Sini dia berhenti 10 kan. Jadi hak 1435 berhenti 10 je. 10 tak ganda dah. Sebab dia telah qada. Dia telah ganti puasa 5 hari ni, dia telah qada ni. Jadi akan berhenti di 10. Hak lain masih berterus lagi. Hak ni dia tinggal 5 hari, naik pula tahun depan 10. Hak ni hak 5 hari ni turun sini. Naik lagi pula. Ni 15 hari, ni 10 hari, ni 20, ni 15. Jadi berapa semua yang wajib? Yang wajibnya hak ni pada 1440 dia wajib kena fidyah 45 cupok. 10 tambah 20 tambah 15, 45 cupok. Qada tetap 10 hari kerana dia dah bayar qada, dia telah puasa 5 hari. Apa tak? Boleh faham tak? Mudah je. Jadi daripada ni kita boleh buatlah kiraan kita sendiri. Tengok ni, apabila puasa telah diqada maka gandaan bilangan cupok akan terhenti. Bila waktu membayar fidyah ni? Bermula waktu membayar fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa setelah terbit fajar pada hari tersebut. Namun dia boleh sahaja mendahulukan membayar fidyah pada malam hari. Malam boleh dah lah. Adapun membayar fidyah pada hari-hari yang belum dilalui adalah tidak dibenarkan menurut mazhab Syafi'i. Itu saya buat dah tu sebab ada mazhab lain yang benar. Masuk Ramadan ni boleh bayar dah sebulan.
Masuk Ramadan saja boleh bayar sebulan. Ada mazhab lain yang benar. Mazhab kita, bila masuk hari atau malam tu baru boleh kita bayar untuk hari tu saja. Atau hari sebelum tak apa. Hari selepas tak lagi. Esok tak puasa lagi nak bayar dah tak boleh lagi. Kena tunggu masuk malam dulu baru boleh bayar. Begitu juga tidak sah bagi seorang mendahulukan membayar fidyah sebelum masuk bulan Ramadan. Kayak gini bulan Ramadan ni rasa tak boleh puasa kita ni. Bayar lalu lah. Tak boleh. Adapun mereka yang melewat membayar fidyah, ia tidaklah menyebabkan fidyah tersebut berganda. Fidyah tu dilewat. Dilewat bayar fidyah. Contoh tadi ni. Yang ni. Ni dia bayar lewat fidyah ni. Mana ni? Tak nampak. Ni dia bayar lewat fidyah ni. Fidyah tak ganda dah. Kalau dia puasa dah, bila dia dah puasa, fidyah terhenti pada bilangan tersebut. Kalau dia bayar lewat pun fidyah tu tak ganda. Kekal 10. Sebab tu kena ganti cepat. Ganti dulu. Bila ganti je gandaan tu berhenti. Okey. Adapun lewat bayar fidyah tidak menyebabkan fidyah berganda. Hal ini kerana kewajipan menjalankan fidyah bagi orang tidak mampu puasa adalah bersifat tarahi. Tarahi maknanya secara luas, tidak terikat pada tempoh yang mendesak. Okey. Habis berkaitan dengan fidyah. Kafarah ada tak sini? Kesebut dah kafarah. Tak ada. Nak sebut tarawih sikit ke? Tarawih bukan puasa dah. Apalah kita sebut sikit tarawih. Jadi SOP di Terengganu ni kata dibenarkan 8 boleh, 20 boleh, betul. Dekat masjid kita buat 8 betul tak? Buat 8. Jadi tarawih ni maksudnya kerehatan. Sunat dilakukan pada malam-malam Ramadan sahaja. Waktunya antara solat isyak dan sebelum subuh. Selepas solat isyak, bukan lepas waktu lepas solat, mana kena sembahyang isyak dulu. Kalau tak sembahyang isyak kita tak boleh buat atau tarawih. Tapi yang pada pertengahan malam lebih afdal. Kaifiat dia ialah 20 rakaat dengan satu salam bagi setiap 2 rakaat. 2 rakaat satu salam. 2 rakaat satu salam. Inilah menjadi amalan secara mutawatir sebagaimana yang diamalkan di Haram Mekah dan Madinah. Bahkan ahli Madinah pernah melakukan 36 rakaat. Okey. Solat tarawih sunat dilakukan secara berjemaah berpandukan pada buatan sahabat. Namun harus dilakukan bersendirian. Para ulama juga menggalakkan mengkhatamkan Quran dalam solat tarawih. Di sini masjid kita ni insya-Allah akan dibaca khatamlah. Sebelum-sebelum ni pun begitu. Cuma buat 8 ni kita akan ijaz cara lain lah supaya dapat dikhatamkan juga. Adapun berkenaan niat solat sunat tarawih mesti ditentukan. Jadi tarawih ni semayang yang khusus, maka dia perlu ta'yin. Namun tidak disyaratkan menentukan bilangan. Bahkan boleh berniat mendirikan solat sunat tarawih ataupun qiyam. Usalli sunnatat tarawihi. Tarawih ni mamnu sarfi tapi ada alif lam, dia boleh bayar bawah. Raka'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Okey. Hukum menggabungkan rakaat solat tarawih. Wajib memberi salam pada setiap 2 rakaat. Jika seorang itu melakukan solat tarawih dengan 4 rakaat atau lebih dengan 1 salam, hukumnya tidak sah. Bahkan haram jika disengajakan. Ni ada tempat buat ni setengah ni. Dekat Indonesia ada. Kat Malaysia saya tak pasti, saya dengar macam tu, tapi saya tak mani katalah. Kat Indonesia ada. Dibuat 4 rakaat sekaligus. Tak boleh. Di sisi mazhab kita kena 2 saja. 2. Kaedah hikmat pelaksanaan. Ini kenapa bilangan tu 20. Kenapa bilangan tu 20. Ini boleh baca mudah ya ni. Jadi pendek katanya kita buatlah sekadar kita mampu dan eloklah kita meningkatkan ibadat pada bulan Ramadan ni. Apa lagi? Tajuk lepas tu. Solat sunat witir. Ni berkait juga ni. Witir diambil daripada perkataan al-witru yang bererti ganjil. Ini sangat digalakkan ni. Bahkan dia wajib pada mazhab Hanafi, dia termasuk daripada sembahyang yang wajib. Waktu pelaksanaan dia ialah selepas solat isyak, walaupun buat secara jamak takdim. Jadi orang nak buat tarawih pun sama, witir pun sama. Dia jamak takdim maghrib dengan isyak. Lepas dia sembahyang isyak tu boleh dah sembahyang witir. Boleh dah sembahyang tarawih. Walaupun tak masuk waktu isyak lagi. Dia kena buat lepas sembahyang. Faham Lepas daripada sembahyang.
Harus qada solat sunat witir jika tertinggal. Kalau kita tertinggal witir, boleh kita qada tapi disyaratkan mesti selepas menunaikan solat sunat isyak pada malam tersebut. Okey. Yang kedua, disunatkan mengakhirkan solat witir bagi seorang yang yakin mampu bangun akhir. Namun jika dia tidak yakin, maka disunatkan melakukan solat sunat witir sebelum tidur. Jika telah berwitir sebelum tidur, maka ia tidak perlu diulangi lagi. Kalau kita sebelum tidur kita buat witir dah, bangun nanti nak tahajud tak perlu witir dah. La witrani fi lailatin, tidak ada dua witir pada satu malam. Bilangan rakaat, sekurang-kurang bilangan rakaatnya ialah 1, paling banyak ialah 11. Paling kurang sempurna 3. Aqallul kamal. Tidak sah meniatkan solat sunat witir lebih pada 11, tak boleh. Solat sunat witir hanya boleh dilaksanakan dalam bilangan ganjil. Justru bagi yang melakukan solat sunat witir sebanyak 3 rakaat dengan 2 salam, afdal niat pada 2 rakaat awal tu sebut muqaddimah witir atau 2 rakaat daripada witir. Contoh kita bagi sini, kaifiat sini okey. Bagi individu yang buat lebih pada 1 rakaat, afdal baginya untuk solat secara berasingan, iaitu 2-1. 2-2-2-1. Namun boleh juga dilakukan secara bersambung, iaitu 3 rakaat 1 salam, 3 1 salam, 5 1 salam boleh, 9 1 salam boleh. 9 1 salam. Orang rajin kita 3 pun 3 pun alhamdulillah. Okey. Contoh lafaz niat bagi solat sunat witir, usalli raka'ataini min sunnati. Yang ni kita nak beri peringatan sikit ni. Raka'ataini eloknya letak min lah. Saya dah kata kalau tak jadi sebab ada isu juga kata batal tu sebab dia boleh ihtimal lagi Jadi semayang waktu kita buat ganjil tu, kita lafaz saja aku semayang 2 rakaat daripada witir atau 2 rakaat muqaddimah witir. Itu yang dianjurkan oleh para ulama. Kalau 1 rakaat usalli sunnatal witri rakaatan. Kalau 3 ke atau ganjil dah tak apalah. Usalli sunnatal witri 3 rakaatin, 5 rakaatin. Melakukan tasyahud akhir sahaja adalah lebih afdal berbanding 2 tasyahud awal dan akhir. Kalau kita nak buat 3 sekaligus macam sembahyang maghrib afdalnya tahiyat akhir je, tak perlu buat tahiyat awal. Macam garik kan yang ada tahiyat awal, kita buat tahiyat awal, tahiyat akhir je, itu paling afdal. Kalau buat macam garik juga boleh, boleh, tapi sepahaman kata khilaful aula lah. Adapun melakukan lebih daripada 2 tasyahud dalam satu solat tidak boleh. Ini tak boleh nak buat. Kita nak buat 5 rakaat, 2 rakaat tahiyat awal, 2 rakaat tahiyat awal, serakaat witir, serakaat tahiyat akhir. Tak boleh lebih daripada 2 kali tasyahud. Kalau nak buat 2 kali tasyahud, kena hak sebelum akhir dan akhir. Jangan tiap kali 2 tahiyat awal, tahiyat awal, tahiyat awal, tahiyat awal, tahiyat awal, tahiyat akhir. Apa tak? Itu maksud dia. Kalau nak buat tahiyat akhir sahaja ujung, ataupun tahiyat awal, tahiyat akhir, sebelum akhir tu. Okey, contoh seorang solat witir 7 rakaat dengan 1 salam. Dia hanya dibenarkan untuk tasyahud akhir saja pada rakaat ke-7. Ini lebih afdal. Atau tasyahud awal pada rakaat ke-6 dan tasyahud akhir pada rakaat ke-7. Tidak boleh baginya tasyahud awal pada rakaat ke-2 atau ke-4. 2 rakaat tahiyat awal. Tak boleh gitu Disunatkan menunaikan secara berjemaah pada bulan Ramadan. Ini juga kena faham ni. Orang kita kadang silap macam mana? Tarawih dia ikut imam. Tarawih dia semayang ikut imam. Lepas tu kan imam semayang witir kan. Dia pergi belakang mayang seorang. Padahal nak mayang witir juga. Dia nak mayang witir juga. Jadi dia kata semayang witir kan sunat semayang seorang. Betul lah sunat semayang seorang, tapi bulan puasa sunat ikut imam. Kerana ada fadilat, siapa yang semayang bersama imam, bersama siapa akhir, dapat ganjaran pahala. Fadilat khusus menunjukkan bahawa kena ikut imam sampai habis ya. Hadis tu sebut begitu. Tapi dia ni rasa dia pandai dah imam yang seorang. Dia baca sikit, dia kata witir sunat semayang seorang. Betul dah. Tapi bulan puasa sunat semayang dengan tu imam.
Sembahyang witir. Rakaat kan nak bangun pula, tak apalah. Kan bangun tu bangun tahajud dah lah. Tak perlu buat witir lah. Jadi disunatkan berjemaah. Disunatkan membaca kunut pada rakaat terakhir solat sunat witir pada separuh kedua Ramadan, bermula 16 Ramadan hingga akhir. Disunatkan membaca surah A'la macam biasalah ni. Jika seorang tu lebih 3 rakaat, maka dibolehkan baginya membaca mana-mana surah pada awal dan surah-surah di atas pada 3 rakaat akhir. Selesai daripada solat sunat witir, disunatkan membaca Subhanal Malikil Quddus. Soal dibuat tu tak ada bina-bina selawat ke apa tu tak ada masalah. Zaman Nabi tak buat, tapi tidak ada larangan daripada Rasulullah SAW. Dia termasuk daripada keumuman zikir dan keumuman selawat pada Nabi. Sebanyak 3 kali dengan dinyaringkan pada bacaan akhir. Lepas itu baca doa. Doa ini sunat dibaca setelah solat sunat witir. Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik. Boleh tengok situ lah. Bagi kita tulis dah tu. Okey. Pukul 12 dah kita ni. Ada benda lagi penting tak? Maksudnya alhamdulillah kita tajuk puasa tu selesai lah. I'tikaf ni boleh baca sendiri semudah je ni. I'tikaf. Okey, boleh ada soalan? Ya, silakan. Ada. Puasa Ustaz antara Waalaikumsalam. Apa khabar Pak? Sihat Pak? Senang lah. Teruskan. Ya. Okey. Okey, 3. Soalan pertama tadi cabaran. Masyarakat Malaysia ni. Sebab raya dia sebulan. Jadi terutamanya raya kedua tu masih kehangatan raya masih terasa. Jadi macam mana? Ini perlu kita kita perlu mujahadah sikitlah. Jadi segi sunat itu tetap sunat kita buat langsung lepas daripada raya pertama, iaitu start pada raya kedua. Cuma kalau kita rasa kita ada sebab lain yang perlu untuk kita menghadiri majlis, terutamanya kita jabrul khatirin nas, nak menjaga hati terutamanya orang yang rapat dengan kita, maka itu mungkin sebab-sebab yang boleh dianggap kita sebab benda itu sunat itu ala tawassuq. Sunat luas sepanjang bulan Syawal kita boleh buat. Jadi kita sendirilah pandai kita nilai diri kita tu. Ada orang setengahnya dia hadir majlis tapi dia tetap puasa. Orang tahu dah. Kita ingat tok-tok kita zaman dulu dah. Dia raya kedua tu puasa dah. Orang mari macam biasa je, tapi orang tahu dah ni tak berpuasa. Orang tahu dah. Jadi bila dah jadi adat, orang kenal dah kita, tak apa lah. Tapi kalau kita rasa kita mungkin perlu jaga hati orang, terutamanya orang rapat dengan kita, nak ambil hati orang pun sangat nak kita makan ni dan seumpamanya, maka kita buat penilaian sendirilah. Okay. Soalan kedua tadi pasal hak ketiga pasal semayang dah dengan kita jadi tok imam. Jadi tok imam bersama jemaah kita. Lepas tu kita buat 8, kita buat witir. Lepas tu balik boleh tambah tak? Jawapannya boleh tambah. Boleh tambah cukupkan witir untuk jadi 20 rakaat. Dan witir pula, afwan. Boleh tambah tarawih. Cukupkan jadi 20 rakaat ataupun berapa yang mampu kita buat. Hadnya 20 lah. Jadi kita boleh tambah balik, tambahkan tarawih, cukupkan tarawih, dan witir yang kita telah buat itu tidak perlu diulang lagi dah. Tak perlu diulang lagi dah.
Mungkin kat kita timbul pula soalan, dah ada orang ajar boleh buka witir, tutup witir. Memang ada satu kaul, tapi pandangan itu pandangan yang lemah lah. Boleh tutup witir. Nak khabar je orang suruh buat ni. Kayak orang tanya, ada orang kata gini, kata kurang-kurangnya kita tahu tak. Ada yang kata boleh kita buat dah 3, bangun tambah segi jadi 3 tu jadi 4. Lepas tu baru buat tutup pula 3. Jadi itu semua pandangan, walaupun ada pandangan, moleknya kita buat apa yang muktamad, iaitu bila dah ada satu witir, tak perlu kita ulang berdasarkan hadis Nabi, la witrani fi lailatin. Soalan kedua saya ingat ni, benda ni. Dia dah ingat. Sembahyang separuh malam. Jadi dalam kitab ulama sebut, orang yang buat sembahyang tarawih ni, sembahyang tarawih ni lepas pada isyak ni, min bid'atil kusala. Sebut gitu. Daripada bid'ah orang malah. Zaman tu sebab orang hok tinggi hemah dia akan tidur, dia bangun, dia sembahyang. Sembahyang tengok. Sebab waktu tu sunatnya buat lewat sikit. Tapi zaman ni hak tu hak mayang lepas isyak dak malas dah. Hak malas hak pergi kedai. Maka roti sana. Mana hak tu hak malas betul. Hak boleh mari ni alhamdulillah dah. Nampak tak? Jadi kalau kita bincang lagi luas lah, kalau kita buka kitab syarah hadis dan seumpamanya, ulama buat kategori pula. Kalau seorang tu hafiz Quran, hafal Quran, kalau sembahyang masjid, dia tak boleh khatam Quran, tapi dia sembahyang seorang, dia boleh baca bacaan Quran, dia khatam Quran, molek dia sembahyang seorang rumah. Molek dia sembahyang seorang rumah untuk habiskan bacaan dia. Nampak tak? Jadi isu perbahasan dari segi tu panjang lagi dan masih lebih luas lah. Hak kita beritahu ni secara umumnya sunat buat berjemaah. Sunat buat berjemaah. Mungkin orang-orang tertentu baginya sesuai buat berseorangan dan lebih afdal berseorangan. Apatah lagi kalau dia hafal Quran, dia boleh mengulang Quran dalam sembahyang. Ada soalan ni daripada perempuan ni. Aminah meninggalkan puasa pada 2 tahun lepas. Sebelum sempat menggantikan puasa sehingga tiba Ramadan ini tanpa sebarang keuzuran, adakah tak perlu menggandakan bilangan puasa sedangkan sudah melangkau tahun? Hanya perlu menggandakan cupok sahaja. Sebab macam pernah dengar kena ganda puasa dan ganda cupok. Bagus kot soalan ni daripada pihak wanita. Dia kata ganda ni benda, ganda cupok sahaja, puasa tak ganda. Puasa tidak berganda. Ganda puasa, Allah sakit lah ganda puasa. Puasa tidak berganda. Kalau dia tinggal 2 tahun lepas, tinggal 5 hari, dia tetap kena qada 5 hari juga. Kalau tak ada puasa lain dah lah, dia tambah. Dia hanya 5 hari dia tinggal, 5 hari je. Yang berganda tu ialah cupok-cupok tu. Fidyah takhir tu yang akan berganda dengan langkah tahun. Okay. Boleh kan? Soalan, tidak tahu sama ada ibu bapa ada terhutang puasa atau tidak kerana mereka telah meninggal dunia semasa saya kecil. Adakah puasa perlu diganti? Kalau tak ada tahu ada tinggal puasa, tak payah lah. Tak perlu ganti. Tidak perlu ganti. Kita pandai-pandai pula. Makna gini, kadang kita anak-anak ni lah sayang pada mak ayah tu betul, tapi sayang tu biar berpatut hutang. Dalam masa sama kita ingat mak ayah kita ni dak sembahyang bang, dak puasa ke? Siapa kita kata gitu, dia ada tinggal tak? Dia, kalau mak ayah kita orang biasa pada kebanyakan, mungkin kalau macam contoh mak ayah mungkin dari segi ibadatnya tidak, tu anak kena buat banyak amalan lah. Tapi bukan kita boleh ganti sembahyang mak ayah kita. Bukan boleh ganti sembahyang mak ayah. Kalau kita tahu contohnya dia ganti, dia tinggal puasa sebulan ataupun 20 tahun. Dalam masa 20 tahun tu tinggal 100 hari contoh. Dia ambil sikit-sikit. Cukup tak 100 hari? Cukup lah, boleh lah. Jadi 100 hari. Maka dia dapat bilangan tu, anak-anak ni sebagai ihsan kepada mak ayah ni, dia ganti ataupun bayar fidyah. Tapi kalau kita tak tahu mak ayah kita, kenapa kita nak su'zon? Kita kata dia mak ayah kita ganti lagi puasa. Kalau kita tak tahu, kita tak boleh nak buat assumption sendiri, andaian sendiri. Sebab itu kalau ada orang
tertinggal puasa, molek tulis sikit dalam diary, tulis sikit dalam Google Note ke apa Google Note, buat catatan sikit supaya anak-anak ni boleh ambil perhatian. Oh, ada lagi puasa mak ayah dah tinggal, dah terlupa ni, ada diary dah, tulis sikit. Kalau dak, mana kita angkat dah tahu lah jadi macam mana, tapi rasa dak sedap hati. Anak-anak ni cara berbakti, dia buat ibadat, kita lepas sembahyang doa, ya Allah, aku sedekahkan pahala solat aku ini kepada ibu bapa aku. Boleh? Tak apa. Ya Allah, aku puasa sunat ini, aku sedekahkan pahala seumpamanya kepada ibu aku. Boleh? Caranya dengan perbanyakkan ibadat, dan kita sedekahkan pahala ibadat tersebut seumpama pahala itu kepada Allah Ta'ala. Ada pula lagi orang kata, dah mana boleh sedekah-sedekah pahala tu? Pindah transfer duit, dah mana pahala kita? Dia ingat ni bank ni macam bank Malaysia, bank dunia. Kita transfer duit kita ke mak ayah kita, tak ada duit kita. Ini pahala Allah Ta'ala bagi, dia boleh ganda lah dengan kemurahan dan rahmat dia. Kita minta sedekah pahala pada mak ayah kita, kita tak kurang sikit pun, sesen pun tak kurang. Tuhan boleh ganda beri pahala seumpamanya dengan sebab kesungguhan kita dan ketaatan kita. Boleh? Jadi soalan tadi, perlu ganti tak? Kalau tak tahu bilangan, tak perlu ganti. Nak bersedekah boleh, sedekah niat si mati, tak ada masalah. Buat amalan dan hadiahkan pahala amalan itu kepada si mati. Lagi ada soalan? Live, dia kata apa? Ada soalan live Seorang perempuan berniat puasa pada bulan Ramadan, kemudian selepas beberapa hari puasa didatangi haid. Selepas suci dari haid, adakah masih terpakai niat puasa sebulan Ramadan di awal Ramadan dulu? Ini sebut dah tadi, dia kena ulang balik niat puasa sebulan-bulan Ramadan, baki bagi bulan-bulan hari-hari yang mendatang. Apakah hukum memasukkan antibiotik jenis air mengikut saluran urat? Adakah batal? Ikut kaedah mazhab Syafi'i, masuk air ni tak batal. Ikut kaedah mazhab Syafi'i, masuk air ni tidak batal, sebab dia masuk melalui bukan rongga terbuka, bukan ruang terbuka. Bukan ruang terbuka, dia masuk bukan melalui ruang terbuka, maka tidak batal. Ada pandangan fatwa, saya tak tahu Malaysia mungkin kata batal tak kalau masuk air. Dia bagi dua situasi. Masuk air glukos dalam tu, ada yang kata batal. Tapi dari kaedah mazhab kita, kalau tengok dalam orang pernah tanya Syekh Ali Jumaah pun, dia kata tak batal, sebab dia bukan melalui ruang terbuka. Walaupun kesannya ada. Dah apa kelebihan? Kelebihannya untung orang sakit. Untung orang sakit lah. Dah puasa dia kira sah. Nampak tak? Dia tak payah ganti lah. Ada hikmahnya di situ. Kita tengok, dah kaya kenyang kan tu. Masalah dia bukan masuk melalui ruang terbuka. Bukan masuk melalui ruang terbuka. Dia masuk serat dalam badan itu je. Nampak tak? Jadi ikut kaedah dalam mazhab kita tak batal lah. Tapi saya tak nafikan kalau ada orang jumpa fatwa yang mengatakan masuk air ataupun masuk air ataupun makanan melalui ini, dia atau ubat-ubatan kukir batal, memang ada pandangan yang mengatakan batal. Tapi mengikut asas kaedah mazhab kita, dia tak batal. Sebab ia khilaf pada perkara membatalkan puasa itulah. Lagi ada soalan tak? Dia ambil upah, bijak juga tu. Boleh tunggang kau waktu ambil upah, tak ada lagi awak dah. Ambil upah ganti orang puasa. Nak ganti orang puasa tu, pertamanya ahli waris, betul. Dan dengan keizinan waris, dengan izin waris. Kreatif juga sekarang ni. Cari je lubang boleh. Jadi dengan keizinan waris, dengan keizinan waris. Maka kalau ikutnya di situ,
bolehlah, dan dia kena jaga benda-benda yang membatalkan puasa. Tak? Benda-benda perkara yang membatalkan puasa. Dia ganti puasa orang. Dia ganti puasa orang. Puasa tu puasa wajib. Tak? Puasa wajib. Maka dia kena buat sebagaimana dia puasa wajib. Buat sebagaimana dia puasa wajib. Tak bolehlah maknanya nak membatalkan dengan tanpa sengaja. Apa lagi? Jimat, tapi jimat dah kena kafarah lah. Jimat dah kena kafarah sebab dia bukan puasa Ramadan. Menarik ya. Orang tanya tu bijak tu. Ya Datuk. Ya. Dialisis. Okey. Dialisis sebenarnya tidak batal kalau ikut dari segi mazhab kita, kaedah mazhab. Dan fatwa pun, kata fatwa Negeri Terengganu pun kata tak batal. Jadi mungkin isu sikitlah kemarin, khutbah kemarin tu kata batal. Kenapa? Kerana dari sini proses ni dia masuk dalam orak arteri dengan vena. Jadi dia akan masuk, dia akan buat lubang, dia panggil ada implan dia lah. Dia akan masuk, dia akan proses kat luar tu. Sekarang ni dia tidak memasukkan melalui rongga terbuka. Dia tidak masuk melalui rongga terbuka. Jadi yang membatalkan mazhab Syafi'i kalau masuk melalui rongga ini sekarang ni saluran darah. Dia tidak dianggap rongga terbuka pada uruf, pada syarak tidak. Maka bila berlaku proses dialisis tu, walaupun orang jadi segar, dia masuk obat juga kan untuk dia asingkan tu, masuk balik badan, orang itu tidak dikira batal puasa. Dia boleh teruskan puasa saja. Dia boleh teruskan puasa saja. Yang mengatakan batal tu, dia ambil pandangan lain lah. Dia ambil pandangan lain. Ya. Mana? Dari segi tu kira 4 jam tu dia biasa orang makan tarik racun. Jadi makna mungkin dari segi realitinya, wakilnya orang tu terpaksa untuk makan. Maka yang menjadi batal ialah kerana makan. Ya, makna kalau sakit tak perlu puasa lah. Kalau dia perlu dari sini berapa kali tu? 3 kali seminggu. Tapi orang ini dia ada masa yang dia boleh puasa kan. Maknanya dia hari-hari biasa dia boleh puasa je kan. Hari dialisis tu kan. Hari dialisis tu lah dia terpaksa tu, maka dia boleh qada pada hari lain. Dia orang ni kena wajib qada. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka dia makan tu kalau perlu pada makan, memang dia mengambil tenaga yang perlu untuk dia kuatkan badan, dia kena makan, dibenarkan makan untuk tujuan sebab nak buat dialisis tadi. Tapi batalnya bukan sebab dialisis, batalnya kerana sebab makan, dan dibenarkan makan kerana sakit. Faham tak tu? Kena beza tu. Adakah dialisis membatalkan? Tak. Yang batalkan kalau benda berhajat kepada dia makan. Okay. Boleh tak? Ya, Ustaz. Orang nyanyuk ni dia anak beranak gila. Kenapa tak? Dia gila ni hilang terus akal. Nyanyuk ni kita tengok tahap nyanyuk ni macam mana. Tahap kenyanyukan dia macam mana. Kalau nyanyuk sekiranya hilang akal terus, hilang akal. Jangan ingat, kalau nyanyuk betul ni dia bila gila, ada satu lahzah daripada siang tu gila, dia gila satu lahzah akan jadi batal. Puasa tu jadi tak sah. Okey. Perlu dia qada tak? Contoh, kalau dia sihat pula lepas tu perlu lah. Nampak tak? Sebab dia mari sekejap tu lah. Jadi kalau dia memang gila tu penuh, gila penuh, maka apa nama ni, ataupun mula puasa tu hari tu dalam keadaan dia tidak wajib, dia bukan mukallaf dah, maka ketika itu tak perlulah, tak perlu qada. Kalau katakan diandaikan dia lepas dia gila, dia sedar balik masa dia gila tu, tempoh dia gila tu, sepanjang tempoh dia gila tu, dia tidak perlu qada balik. Tak perlu qada. Dia kira tak mukallaf masa tu. Dia kira tidak mukallaf. Lain dengan keadaan orang yang haid atau nifas.
ataupun orang yang pengsan. Orang pengsan dia kena qada. Ada pun orang gila dia tidak perlu qada. Jadi masalah nyanyuk ni bergantung. Kalau orang tua yang kita anggap dia boleh puasa, kita suruh puasa je lah. Suruh puasa je. Sebab ada orang nyanyuk sekejap. Ada yang mana kadang-kadang sihat, kadang-kadang tak. Maka masa waktu malam tu kita, kalau dia masih sedar, kita suruh dia puasa. Lepas tu siang esok tu dia nyanyuk semua, serah ke Tuhan lah. Tak ada, bukan luar kawalan kita dah tu. Oh, tengok orang makan. Orang terlupa makan. Dia kabur, wajib kabur sebab dia masuk daripada amal ma'ruf dan juga nahi munkar. Ya. Boleh ikut kan? Ada soalan ni? Rasanya kita boleh berhenti sini lah kot, insya-Allah. Terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang sanggup bersama kita berada pada kali ini. Segala yang baik, segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa kekurangan dan kelemahan itu daripada kelemahan diri saya. Mohon maaf kalau ada tersilap, tersalah, dan saya ucapkan selamat berpuasa dan kita berjumpa lagi lah kalau ada apa-apa program yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.